Apa itu jurnal? Jurnal sebenarnya buku catatan pertama yang merekodkan urus niaga mengikut tarikh. Okey, dia ikut turutan tarikh dan juga kronologi. Sebelum ni saya dah ajar, jurnal ada dua. Satu jurnal am, satu lagi jurnal khas. Okey, so sekarang ni saya nak terangkan dulu jurnal am. Okey, so apa yang korang kena faham pasal jurnal am ni? Sebelum ni saya ada ajar ada 4 jenis buku catatan pertama kan, iaitu jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit. Okey, so jurnal am ni dia punya fungsi dia merekodkan segala urus niaga yang tidak ada dalam buku catatan pertama yang lain. Okey, maksudnya urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am ni dia tak ada dekat jurnal khas, dia tak ada dekat buku tunai dan dia tak ada dekat buku tunai runcit. Semua tak ada. Dia hanya ada dekat jurnal am sahaja. Okey. So apa yang ada dekat dalam jurnal am tu? Okey, apa urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am tu? So, untuk korang senang ingat, korang ingat je, okey, buka tutup PKR tambah modal, ambil barang niaga, ambil ABS, jual ABS hutang, beli ABS hutang. Okey, maksudnya dekat sini, urus niaga yang terlibat, urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am ialah buka ni. Buka adalah catatan pembukaan, tutup catatan penutupan. PKR. PKR tu bukan PKR yang kita undi tu. PKR ialah P ialah pelarasan. Maksudnya kita nak buka catatan pelarasan. K ialah kesilapan. Okey? Pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan ni direkodkan dalam jurnal am. Lepas tu R realisasi juga direkodkan dalam jurnal am. Itu maksud PKR. P ialah pelarasan, K ialah kesilapan, R ialah realisasi. Okey? Tambah modal. Tambah modal tu ialah modal tambahan selain tunai dan bank. Ambil barang niaga tu maksudnya ambilan barang niaga. Ambil ABS ialah ambilan aset bukan semasa. Jual ABS hutang maksudnya jualan aset bukan semasa secara kredit. Hutang tu maksudnya secara kredit lah. Okey? Lepas tu beli ABS hutang maksudnya belian aset bukan semasa secara kredit. So format untuk jurnal am, basically korang kena buat jadual lah. Memang untuk jurnal korang kena buat jadual ataupun table. Okey, untuk jurnal am korang buat jadual ada 4 kolom. So, kolom yang pertama ialah tarikh. So, macam saya cakap sebelum ni, jurnal kita kena susun urus niaga tu. Kita nak rekod urus niaga tu, kita kena susun ikut apa? Ikut turutan tarikh. Okey? Daripada awal tahun sampai hujung tahun. Contoh macam ni, okay, tarikh. First kali korang kena buat tahun. Okay, tahun apa? Lepas tu, korang kena buat bulan. Okey, bulan. Januari ke, Februari ke, Mac, April. Lepas tu korang buat berapa hari bulan dia. Okey. Lepas tu butir. Kolom yang kedua ialah butir ataupun detail. Yang butir yang pertama ni ialah akaun yang didebitkan. Maksudnya, bila kita dah kenal pasti akaun apa yang debit, terus kita masukkan nama akaun yang debit tu dekat sini, butir ni. Itu nama akaun didebitkan. So, nama akaun didebitkan tu dia kena ke kiri. Ke kiri. Okey? Tapi kalau korang tengok kat bawah ni, BAA ni, yang ni ialah nama akaun dikreditkan. Kalau kita dah kenal pasti apa akaun yang dikreditkan tu, apa nama dia, terus kita masuk kat sini. Tapi korang jangan terus letak betul-betul kat bawah dia, korang ke kanan sikit. Ke kanan sikit dan ke bawah. Ini ialah nama akaun yang kita nak kreditkan tu. Okey? Okey, lepas tu kolom yang ketiga ialah debit. Lepas tu korang letaklah RM ke. Kalau Malaysia, ringgit Malaysia, RM lah. Kalau macam Indonesia, rupiah. Kalau US dollar lah. Okey? So, ikut negara tu guna apa. Okey? Currency apa. Dan yang last kali ialah kredit. Okey? So, debit korang kena letak dekat sinilah. Korang kena kenal pasti berapa amount akaun yang didebitkan tu. Akaun yang didebitkan tu berapa dia punya amount dia.
Okey, jumlah dia berapa korang letak kat sini. Ini nombor, ini adalah perkataan. Okey, ataupun ayat. Okey, ni perkataan, ni nombor. Okey, lepas tu kalau kredit punya amount kredit, korang kena letak dekat sinilah. Dia sebaris dengan akaun yang dikreditkan. Lepas tu dia ada kat bawah ni kalau korang nak buat apa-apa keterangan ataupun additional information yang menerangkan pasal kenyataan dekat atas ni, so korang kena buatlah. Korang boleh buatlah. Okey, dalam kurungan dekat bawah ni. Dan biasanya dekat sebelah butir ni dia akan ada lagi satu kolom, iaitu kolom folio. Okey, folio ni kita boleh tulis muka surat leja. Okey, muka surat leja. Lepas kita buat journal ni kan, kita akan kita akan pindahkan maklumat tu kepada leja kan. So, untuk menyenangkan urusan, kita letak muka surat leja tu siap-siap dekat dalam journal ni. So that nanti senang nak cari journal ni merujuk dekat mana, dekat leja mana, macam tu. Okey, tapi biasanya soalan dia tak bagi folio. Kalau soalan tu bagi folio, then korang just buat je lah lagi satu kolom. Okey, just tambah folio dia tu apa. Okey, biasanya soalan tak bagi folio tu. Okay, basically korang just buat 4 kolom ni je lah. Okey, buat table macam ni. Okey, so ini format untuk journal AM. Okey, so sekarang ni saya akan terangkan pula urus niaga yang terlibat yang direkodkan dalam jurnal AM. Yang pertama ialah catatan pembukaan. Okey, so apa itu catatan pembukaan? Okey, catatan pembukaan ialah bila mana macam perniagaan tu dia bawa masuk modal ke apa-apa, bila dia nak buka perniagaan, okey, dia ada urus niaga yang terlibat bila dia nak buka perniagaan, itu kita boleh anggap sebagai catatan pembukaan. Okey, so korang boleh tengok contoh dekat dalam buku teks. Contoh 1, pada 1 Januari 2016 Encik Farid memulakan perniagaan. Nampak tak dia punya perkataan, keyword dia memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah RM35,000 ke dalam bank dan perabot bernilai RM2,400 ke dalam perniagaannya. Okey, so keyword dia dekat sini ialah memulakan perniagaan. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, baki-baki berikut diambil daripada kedai kek Zahra pada 1 Mei 2016. Okey, kalau korang nampak perkataan baki-baki berikut, okey, maksudnya baki-baki tu dia bawa pergi ke tempoh perakaunan yang baru. Okey, maksudnya kalau baki-baki tu dia bila dia ambil baki-baki daripada yang lama, okey, yang daripada sebelum ni, maksudnya dia nak buka akaun baru. Okey, so itu kita boleh anggap juga sebagai catatan pembukaan. Itu dari segi pernyataan. Biasanya soalan dia akan keluar melalui dua jenis, sama ada dia bagi pernyataan macam tadi ataupun dia bagi dokumen perniagaan. Okey, dokumen perniagaan yang sebelum ni yang korang belajar kan. So dia akan bagi dokumen perniagaan tu. So daripada dokumen perniagaan tu korang kena keluarkan maklumat dia. Korang kena identify, kenal pasti apa urus niaga yang terlibat. Okey, contoh dekat sini. Okey, korang boleh tengok memo, nampak tak? Memo kedai permainan Alisha. Okey, so daripada memo ni, apa maklumat ataupun urus niaga yang korang boleh ambil? Tengok dia kata baki-baki aset dan liability, sama juga macam pernyataan tadi. Cumanya dia dalam bentuk dokumen perniagaan. Okey, so kalau korang nampak perkataan baki-baki, itu maksudnya catatan pembukaan. Okey, so macam mana korang nak buat catatan pembukaan? Okey, kalau dalam buku teks, kita boleh record secara manual dan secara berkomputer. Secara manual tu maksudnya kita tulis kat kertas lah, ataupun secara berkomputer kita type kat komputer. Okey, so sekarang ni saya nak ajar korang secara manual lah. Okey, so nanti bila korang jawab exam pun korang tuliskan. So kita buat secara manual je lah. Okey, so kalau secara manual, apa first step yang korang kena buat? Korang kena buat ni, format journal AM ni, korang kena buat table, kena buat jadual. Lepas korang dah buat jadual ni, okey, korang buat 4 kolom, ada tarikh, butir, debit, kredit. Okey, lepas tu first kali korang buat apa? Korang tengok, korang buat dia punya tarikh dulu. Okey, tarikh ni penting, okey. So,
atas ni first kali korang kena buat dia punya tahun. Okey, ni tahun apa? 2016. Okey, 2016. Lepas tu korang buat dia punya bulan Mei. Okey, Mei 1. Okey, lepas tu baru korang tengok buat dia punya butir. Okey, so macam mana korang nak buat dia punya butir ataupun detail? Okey, korang kena identify, korang kena kenal pasti mana satu akaun yang didebitkan dan mana satu akaun yang dikreditkan. Korang kena ambil maklumat daripada dokumen perniagaan tu dan korang kena identify dekat apa yang kredit dan apa yang debit. Okey, tengok dekat memo tu. Okey, inventory. Inventory ialah stok. Okey, kalau inventory dia always apa? Dia always debit. Okey, so kalau debit, terus korang letak dekat mana? Mana satu akaun didebitkan? Dekat atas. Okey, ini akaun didebitkan. Okey, so korang tulis dekat sini inventory. Okey, inventory berapa? Berapa dia punya amount? 2,650. Tulis dekat bahagian debit 2650. Okey. Lepas tu yang kedua, tengok tunai di tangan. Okey, korang nampak tak kat situ? Apa beza tunai di tangan dengan tunai di bank? Okey, kalau tunai di tangan maksudnya dia adalah tunai, cash. Duit yang betul-betul ada dekat tangan kita, yang kita nampak, yang betul-betul ada dekat tangan kita. Itu adalah tunai di tangan. Tapi tunai di bank maksudnya duit yang ada dekat dalam bank kita. Kita simpan duit kat dalam bank kita. Okey, so itu maksud tunai di tangan dan tunai di bank. Kalau tunai di tangan itu adalah tunai, tapi kalau tunai di bank itu adalah bank. Itu cara macam mana korang nak bezakan antara tunai dan juga bank. Okey, so tunai di tangan ialah tunai. Tunai tu debit ke kredit? Okey, macam sebelum ni saya ada bagi tahu kan macam mana cara untuk korang tentukan debit ataupun kredit. Korang kena tengok komponen-komponen ataupun item-item yang ada dekat dalam akaun perdagangan untung rugi ataupun penyata kedudukan kewangan. Okey, so kalau korang tengok kat sini tunai dia dekat mana? Dia ada dekat dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey, so kalau tunai dekat bawah mana? Tunai ialah aset. Tunai dia adalah aset semasa. Kalau aset semasa dia adalah debit. Okey. So dekat sini tunai. Tunai berapa dia punya amount dia? 1,400 buat dekat debit. Okey, yang kedua tunai di bank maksudnya bank. Bank bawah apa? Bank ialah bawah aset semasa. So kalau aset semasa dia adalah debit. So kita tulis dekat sini bank. Okey, bank debit berapa amount dia? 13,800. 13,800. Okey, next tengok akaun belum bayar iaitu perniagaan Maisara. Okey, apa itu akaun belum bayar? Akaun belum bayar nama lain dia ialah pemiutang. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil account payable. Okey, so itu adalah akaun belum bayar. Apa maksud akaun belum bayar? Akaun belum bayar ialah kita punya hutang lah kiranya. Kita yang hutang dengan dia. Orang yang kita hutang itu kita panggil pemiutang ataupun akaun belum bayar. So kalau akaun belum bayar dia duduk bawah mana? Akaun belum bayar ialah liability semasa. So kalau liability semasa dia adalah kredit. Okay, so korang tulis dekat sini. Kalau kredit dia ada dekat bawah. Okay, korang kena tulis akaun yang dikreditkan dia dekat bawah akaun yang didebitkan ni. Dia bawah tapi korang ke kanan sikit. Okay, contoh macam ni. Okay, korang tulis akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar. So, akaun belum bayar tu perniagaan yang kedai permainan Aisyah hutang tu ialah perniagaan Maisara. Okay, tulis dekat situ. Perniagaan Maisara. Okay, berapa dia hutang? 1,650. Korang tulis dekat bahagian kredit ni 1,650. Okey. Lepas tu modal. Tengok modal. Okey, modal dia bawah equity pemilik. Okey, modal ialah kredit. Okey, dia dekat penyata kedudukan kewangan. So modal ialah kredit. So korang tulis dekat sini modal
Modal berapa? Modal 16,200. 16,200. So, apa next step? Okey, apa langkah seterusnya ialah korang kena tambahkan semua debit dan semua kredit ni dan korang kena pastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Okey, kalau tak sama maksudnya ada something wrong somewhere lah. Okey, so dekat situ korang kena, bila salah tu korang kena carilah kat mana yang salah. Okey, so kita tambah yang dekat sini. Okey, 2650 tambah 1400 tambah 13,800. So, dapat berapa? Dapat 17,850. Okey. Yang belah kredit pula 1,650 tambah 16,200 pun sama dapat 17,850. Okey, so ini cara macam mana korang nak buat Journal untuk catatan pembukaan. Okey, next. Tadi dah buka, ni tutup pula. Tutup ialah catatan penutupan. Okey, tengok contoh 8. Dia kata, pindahkan baki akaun belian 45,600 ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Catatan penutupan ni dia buat kalau dia nak pindahkan, okey, kalau dia nak pindahkan maklumat tu pergi ke ledger. Okey, kalau dia nak pindahkan maklumat tu pergi ke ledger untuk menutup akaun hasil dan akaun belanja. Maksudnya untuk dia tutup APUR lah, akaun perdagangan untung rugi. Kalau akaun hasil dan akaun belanja ni dia kena mengena dengan akaun perdagangan untung rugi ataupun penyata kewangan. Okey, so kegunaan catatan penutupan ni adalah untuk dipindahkan ke ledger. Okey. So, contohnya dekat sini, dipindahkan baki akaun. Kalau korang nampak perkataan keyword dia pindahkan, itu adalah catatan penutupan. Okey, pindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, contoh yang seterusnya ialah PKR. P ialah pelarasan. Catatan pelarasan. Okey, catatan pelarasan ni dia direkodkan dalam Journal Okey, apa itu catatan pelarasan? Korang boleh tengok. Okey, contohnya dekat sini contoh 9. Contoh, kadar bayaran RM240 belum dijelaskan lagi. Maksudnya, catatan pelarasan tu untuk merekodkan pelarasan ataupun orang putih kata adjustment. Okey, so kita nak rekodkan pelarasan untuk mengemaskini baki akaun pada akhir tempoh perakaunan. Okey, so kita tak nak ada apa-apa maklumat yang tertinggal, so kita buat pelarasan. Okey, pelarasan untuk kita update balik, untuk kita kemaskini baki akaun yang ada pada akhir tempoh perakaunan. Okey, so itu maksud catatan pelarasan. Okey, yang seterusnya ialah K. K, kesilapan. Pembetulan kesilapan. Dekat dalam Journal okey, dekat dalam Journal boleh betulkan kesilapan. Contohnya apa? Korang boleh tengok dekat contoh 10. Okey, Encik Muhammad telah membawa masuk sebuah sofa miliknya bernilai 450 ke dalam perniagaan. Tapi direkodkan dengan nilai 540. Nampak? Okey, dia ada kesilapan kat situ. Okey, sofa dia harga 400.5 tapi direkod 540. So, dekat Journal lah kita boleh betulkan kesilapan kita tu. Pembetulan kesilapan ni digunakan untuk membetulkan kesilapan catatan dalam merekod urus niaga. Okey, lepas tu yang R. R ialah realisasi. Realisasi tu maksudnya apa? Catatan yang berkaitan urus niaga pembubaran perniagaan perkongsian. Maksudnya, okey, kalau perniagaan tu jenis perkongsian, okey, dia berkongsi dengan partner dia yang lain untuk dia buka bisnes. Okey, lepas tu tiba-tiba partner dia nak berpecah, okey. So perniagaan tu terpaksa dibubarkan. Partner dia dah tak nak buat bisnes. Partner ataupun salah seorang daripada ahli perkongsian tu dia tak nak teruskan bisnes, so perniagaan tu terpaksa dibubarkan. Okey, dah tak boleh lah nak teruskan perniagaan tu. So kalau nak bubarkan perniagaan perkongsian perlu buat realisasi. So realisasi tu adalah
catatan yang dekat dalam jurnal am. Contohnya apa? Pada tarikh pembubaran perniagaan perkongsian muhibah, kelengkapan kedai dijual dengan harga RM15,000. Cek diterima dan di bank in-kan. Maksudnya, dia nak tutup perniagaan tu mestilah dijual balik barang-barang dia kan. So, daripada situ ada urus niaga yang terlibat, iaitu urus niaga yang berkaitan dengan realisasi. Next, tambah modal. Okey, tambah modal tu ialah modal tambahan selain tunai dan bank. Dari segi penyataan, korang boleh tengok dekat contoh 7. Okey, contohnya ada 2 tarikh dekat situ, iaitu pada 5 Januari pemilik membawa masuk kenderaan persendirian. Keyword dia apa kat sini? Keyword dia adalah membawa masuk. Okey, membawa masuk. Maksudnya dia tambah modal dia. Okey. So, tambah modal, korang kena pastikan dia bukan tunai di tangan ataupun dia bukan tunai di bank. Okey, selain daripada tu contohnya kenderaan persendirian dan juga mesin pencetak peribadi. Kalau korang tengok dekat dokumen perniagaan pula, so ni adalah memo kedai permainan Alisha. So daripada memo ni, dia tulis pemilik membawa masuk. Nampak? Keyword dia still sama, membawa masuk. Membawa masuk kenderaan peribadi selain daripada tunai dan bank. Okay? So kenderaan peribadi bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. So macam mana korang nak tentukan yang mana debit, yang mana kredit? Urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am tu ialah modal tambahan selain tunai dan bank. So sekarang ni kita highlight, kita fokus kepada modal. Okey, modal. Modal tambahan tu adalah modal lah. Okey. So first kali korang tulis dia punya tarikh. Okey, tarikh tu berapa dia punya tahun? Tahun 2016. Okey, tulis kat sini 2016. Okey, lepas tu Mei 20. Kalau korang confuse contoh macam ni kan, maksudnya amount dia satu je. Lepas tu yang korang boleh detect dekat sini ialah kenderaan peribadi. Okey, kenderaan peribadi tu maklumat yang penting kan. Korang tengok urus niaga yang dicatatkan dalam jurnal am ni. Okey, modal tambahan selain tunai dan bank. Kalau modal tambahan yang kita highlight, kita fokus kat sini adalah modal. Kalau modal, debit ke kredit? Modal ialah kredit. Okey, kalau kredit, terus tulis dekat sini. Okey, ni untuk debit, bawah tu untuk kredit. Korang ke kanan sikit. Okey, so tulis kat sini modal. Okey, modal. Okey, dah itu dulu. Okey, lepas tu baru korang cari dia punya debit. Okey, dia punya debit apa? Tengok, kenderaan peribadi. Kalau kenderaan peribadi maksudnya itu adalah aset. Aset bukan semasa. Kalau aset bukan semasa, debit ke kredit? Of course, dia debit. Okey, so korang tulis kat situ apa? Kenderaan. Okey, kenderaan saja. Kenderaan. So, kenderaan adalah akaun yang didebitkan. Kenderaan. Okey, so macam mana korang nak tulis dia punya amount dekat debit dan kredit? Korang just ambil satu amount sahaja yang terlibat, iaitu RM50,000. Okey, RM50,000. RM50,000 dekat debit dan RM50,000 lagi dekat kredit. Okey, so nanti dia akan samalah. Debit RM50,000, kredit pun RM50,000. Okey, next kita tengok ambilan barang niaga. Ambilan barang niaga. Okey, ambilan barang niaga kalau dari segi penyataan, korang boleh tengok contoh 5. Okey, contohnya pemilik mengambil barang niaga. Keyword dia dekat sini ialah mengambil barang niaga. So, kalau korang nampak perkataan mengambil barang niaga, ayat dia mengambil barang niaga, terus korang buat ambilan barang niaga. Okey, so keyword dia dekat sini mengambil barang niaga. Okey, so dari segi dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan korang boleh tengok melalui memo. Okey, memo kedai permainan Alisha. Dia kata pemilik mengambil barang permainan. Okey, barang permainan tu maksudnya barang niaga dia lah. Okey, barang yang dia niagakan. Okey, so mengambil, keyword dia adalah mengambil barang mainan. Okey, so kalau mengambil barang mainan itu maksudnya ambilan barang niaga. Okey, so contoh kita tengok memo tu, pemilik mengambil barang mainan bernilai RM450 untuk tujuan kegunaan peribadi.
iaitu hadiah hari jadi anaknya. Okey, first korang buat dia punya tarikh iaitu 2016. Okey, 2016 Mei 9. Okey, lepas tu butir. Macam mana korang nak tentukan yang mana debit, yang mana kredit? Okey, sekarang ni daripada memo tu korang just nampak satu amount dan juga lagi satu apa? Amount dia satu je 450. Dan lagi satu, apa nama akaun yang korang boleh detect kat situ ialah barang permainan. Okey, barang permainan tu maksudnya barang niaga lah. Okey. So, dekat sini apa yang kredit, apa yang debit. Okey, macam biasa korang terus tengok dekat urus niaga yang direkodkan dalam Jurnal Am tu iaitu ambilan barang niaga. Okey, kalau ambilan barang niaga, apa yang kita highlightkan dekat sini? Perkataan apa? Okey, iaitu ambilan. Okey, ambilan. Kalau ambilan tu debit ke kredit? Kalau ambilan dia adalah debit. So, terus tulis dekat sini ambilan. Okey. So, dekat akaun yang didebitkan kita dah dapat. Lepas tu kita cari pula akaun yang dikreditkan. Okey, so apa akaun yang dikreditkan? Tengok. Barang niaga kita dapat tahu tadi barang niaga kan. Kalau barang niaga tu apa sebenarnya? Barang niaga tu adalah stok ataupun inventory. Okey, kalau inventory sentiasa apa? Sentiasa debit. Tapi inventory kita tak tulislah dalam ni. So, kalau ambilan barang niaga tu maksudnya dia ambil stok daripada company dia, daripada perniagaan dia. Okey, barang yang dijual tu dia ambil. Maksudnya apa? Maksudnya dia beli. Okey, pemilik tu dia beli. Dia bukan ambil sesaja je. Okey, maksudnya dia jadi, walaupun dia owner, dia pemilik, dia jadi customer juga kepada perniagaan dia. Okey, kiranya dia beli stok, dia beli barang niaga dalam perniagaan dia tu untuk kegunaan peribadi dia. Itulah maksud entiti berasingan. Maksudnya tak boleh samakan bisnes dan juga personal. Okey, so sebab tu kita tulis kat sini lagi satu apa? Belian. Okey, belian. Kalau ambilan barang niaga maksudnya dia belian. Pemilik tu dia beli stok, okey, barang niaga daripada perniagaan tu untuk kegunaan peribadi dia. Okey. So, belian adalah kredit. Okey, kalau sebelum ni belian tu adalah debit kan. Tapi kita nak make sure satu debit, satu kredit, kita jadikan belian tu adalah kredit. Okey, sebab ambilan tadi dah debit, so kredit mestilah belian. Okey, so kita dah dapat ambilan dan juga belian. Berapa dia punya amount? Ambil satu je amount tu iaitu 450. Okey, satu dekat debit 450, dekat kredit pun 450. Okey, so samalah dia punya amount 450 debit dan kredit. Okey, next ialah ambil ABS ataupun ambilan aset bukan semasa. Okey, urus niaga ambilan aset bukan semasa ni direkodkan dalam Jurnal Am. Okey, korang boleh tengok contoh 6. Okey, contoh 6. Okey, pemilik mengambil rak pameran bernilai RM160 untuk kegunaan peribadi. Nampak tak? Dia punya keyword dia dekat sini, mengambil. Kalau mengambil, dia adalah ambilan. Okey, so dia ambil apa? Rak pameran. Rak pameran tu adalah perabot lah, kategori perabot. Perabot ialah aset bukan semasa. So, betul lah dia adalah ambilan aset bukan semasa. Lepas tu pemilik mengambil komputer pejabat. Okey, mengambil merujuk kepada ambilan. Ambilan komputer pejabat adalah aset bukan semasa. Itu dari segi pernyataan. Dari segi dokumen perniagaan pula, korang boleh tengok dekat memo. Memo kedai permainan Alisha. Okey, dia kata pemilik mengambil rak pameran bernilai RM160 untuk kegunaan peribadi. So, daripada memo ni, korang kena tulis apa dulu? Korang kena tulis dia punya tarikh. Okey, tarikh ni penting. 2016. Okey, lepas tu Mei 19. So, dia macam tadi tau. Macam tadi ambilan barang niaga tu. Korang kena tengok urus niaga tu dia berkaitan apa? Ambilan kan? So, ambilan. Kita highlightkan pada ambilan. So, daripada ambilan ni korang boleh dah tahu dah dia akaun kredit ke ataupun debit.
Okay, so kalau ambilan dia adalah debit, tulis dulu dekat bahagian debit, ambilan. Ni penting ambilan. Kalau tadi ambilan barang niaga, itu adalah belian. So, akaun dikreditkan adalah belian. Tapi kalau ambilan aset bukan semasa, apa nama akaun yang dikreditkan tu? Nama akaun yang dikreditkan tu adalah aset bukan semasa. Yang kita tahu sebelum ni, aset bukan semasa tu adalah debit kan. Tapi bila kita nak pastikan yang satu debit, satu kredit, sebab dah debit tadi dah ambilan. So, lagi satu mestilah kredit. So, kita kena buat aset bukan semasa tu sebagai kredit. Okay, so aset bukan semasa tu apa? Aset bukan semasa tu adalah rak pameran. Rak pameran tu dianggap sebagai perabot. So, kita boleh tulis dekat sini perabot tu adalah akaun yang dikreditkan. Okay, berapa amount dia? Amount yang didebitkan 160. Amount yang dikreditkan ialah 160 juga. Next ialah jual ABS hutang. Maksudnya, jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, contoh dari segi penyataan, korang boleh tengok dekat contoh 4. Okey, contohnya pasar mini AAA menjual sebuah mesin daftar tunai terpakai bernilai RM600 secara kredit kepada kedai buku Cik Ros. Okey, so keyword dia dekat sini apa? Menjual. Okey, menjual tu adalah jualan. Okey, mesin daftar tunai tu aset bukan semasa. Lepas tu, lagi satu secara kredit. Kalau secara kredit tu maksudnya secara hutang lah. Okey, so ada 3 perkataan kat situ. Keyword yang kita boleh kenal pasti yang itu adalah urus niaga yang berkaitan dengan jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, lagi satu contoh. Sebuah meja pejabat terpakai bernilai RM400 dijual secara kredit kepada perniagaan Husna. Okey. So, kalau macam tu, okey. Perkataan kat sini yang kita boleh detect apa? Dijual. Kalau dijual adalah jualan. Aset bukan semasa tu adalah meja pejabat terpakai. Dan juga dia tulis kat situ secara kredit. So, kita dah tahu dah. Okey, urus niaga terlibat. Okey, dari segi dokumen perniagaan, korang boleh tengok dekat invoice. Okey, contoh invoice kedai permainan Alisha. Okey, sebab apa dia bagi invoice? Sebab invoice tu kalau apa? Kalau dia berkaitan dengan jual beli secara kredit, secara hutang. Kalau jual beli secara hutang, mesti libatkan invoice. Sebab tu dia bagi invoice kat situ. Okey, so invoice dia kata kedai permainan Alisha menjual rak pameran kepada kedai buku Wan Cik Ros. Keyword dia dekat situ adalah menjual, okey, jualan. Rak pameran ialah aset bukan semasa, okey. Dan korang nampak invoice maksudnya dia secara kredit. Okey, so apa maklumat yang korang boleh keluarkan daripada invoice tu? Okey, so kalau jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, kalau kita jual secara kredit, kita jual secara hutang, kita akan deal dengan siapa? Perniagaan tu akan deal dengan siapa? Kalau jual secara kredit, dia akan deal dengan akaun belum terima, ABT. Okey, dia akan deal dengan ABT, akaun belum terima ataupun penghutang. Okey. Okey, so penghutang ni adalah orang yang ataupun syarikat yang hutang dengan kedai permainan Alisha tu. Untuk jualan aset bukan semasa secara kredit ni, kita kena ambil tahu apa dia punya akaun belum terima tu apa. Okey, akaun belum terima tu siapa. Yang kedua, lepas kita dah dapat tahu siapa akaun belum terima tu, yang kedua kita kena kenal pasti apa aset bukan semasa yang dijualkan tu. Okey, so tengok. First, akaun belum terima tu siapa? Akaun belum terima tu adalah kedai buku Wan Cik Ros. Okey, kalau akaun belum terima, debit ke kredit? Dia adalah debit sebab dia duduk bawah aset semasa. Aset semasa kan debit kan? Korang tulis dulu dia punya tarikh 2016. Okey, lepas tu Mei 13. Okey, debit tadi adalah akaun belum terima. Kita kena bagi tahu akaun belum terima tu siapa? Kedai buku Wan Cik Ros. Okey, dia adalah debit. Tulis kat sini. Kedai buku Wan Cik Ros. Itu dia punya akaun belum terima ataupun penghutang. Okey.
Lepas tu kita dah dapat ni. Yang kedua kita kena kenal pasti apa? Apa aset bukan semasa yang perniagaan tu jual. Okay, so aset bukan semasa yang perniagaan tu jual ialah rak pameran. Rak pameran tu kategori apa? Kategori perabot. Kalau perabot, dia adalah aset bukan semasa. Okay, tapi aset bukan semasa kan kita tahu dia debit kan. Tapi kita nak pastikan satu debit, satu kredit. Yang debit tadi kita dah dapat. So, lagi satu dia adalah kredit. Okay, yang kredit tu adalah aset bukan semasa iaitu perabot. Yang dijual tu adalah perabot. Okay, so kita ambil je akaun yang terlibat. Okay, ambil jumlah ya. Ambil jumlah RM648. Okay, ini adalah journal bagi jualan aset bukan semasa secara kredit. Okay, next ialah beli ABS hutang. Maksudnya dia adalah belian aset bukan semasa secara kredit. Okay, so contoh dari segi penyataan korang boleh tengok contoh 3. Ali Enterprise membeli 3 buah rak pameran bernilai RM800 secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng untuk kegunaan perniagaan restorannya. Keyword dia dekat sini, belian tu apa? Daripada perkataan membeli, kita dapat tahulah itu adalah belian. Aset bukan semasa, rak pameran dan juga daripada perkataan secara kredit. Okey. Next, sebuah mesin type terpakai dibeli secara kredit dengan harga RM330 daripada perniagaan Norlida. So, belian ada perkataan dibeli dekat situ. Aset bukan semasa adalah mesin type terpakai dan ada perkataan secara kredit. Okay, so itu cara macam mana korang nak tentukan yang urus niaga tu adalah belian aset bukan semasa secara kredit. Okey, itu dari segi penyataan. Kalau kita tengok daripada segi dokumen perniagaan, korang boleh tengok dari segi invoice. Okey, kan saya cakap sebelum ni dia sama macam jualan tadi. Jual ABS hutang kan, jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, pakai invoice kan. So, sama juga. Okey, invoice dia berkaitan dengan jual beli barang secara kredit. So, kalau korang nampak dekat situ invoice, pada 10 Mei 2016, kedai permainan Alisha membeli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. Okey, so kalau daripada segi invoice ni, apa maklumat yang korang boleh keluarkan? Okey, kalau tadi jual deal dengan akaun belum terima. Tapi kalau beli deal dengan siapa? First korang kena ambil tahu kalau dia belian. Kalau dia beli, dia akan deal dengan tadi akaun belum terima kalau jual. Kalau beli, dia akan deal dengan akaun belum bayar ataupun pemiutang. Akaun belum bayar ataupun pemiutang. Okay, ataupun kita panggil akaun payable. So, akaun belum bayar ni, dia debit ke kredit? Akaun belum bayar adalah kredit sebab dia duduk bawah liability semasa. Okay, so ini first. Korang dah tahu dia adalah kredit. Okey, korang tulis dia punya tarikh dulu. Tarikh 2016. Okey. Lepas tu Mei 10. Okey, butir tadi korang dah dapat. Okey, first step korang dah tentukan ABB dia. Okey, ABB tu adalah kredit. Okey, siapa dia punya akaun belum bayar? Akaun belum bayar tu adalah kedai perabot Yap Seng. Jangan korang buat kedai permainan Alisha pula. Okay, sebab dia kata soalan dekat sini, kedai permainan Alisha membeli perabot daripada. Okay, kalau daripada, kalau beli, dia punya keyword dia adalah daripada. Kalau dia jual, kepada. Okay, kalau dia beli daripada, maksudnya dia dapat invoice ke dia bagi invoice. Kalau dia beli secara kredit, maksudnya dia dapat invoice. Kalau dia dapat invoice, invoice tu datang daripada ABB ni lah. Sebab tu kepala dia adalah kedai perabot Yap Seng. Kedai perabot Yap Seng ni lah adalah dia punya akaun belum bayar. Okay, daripada kedai perabot Yap Seng. So, kedai perabot Yap Seng adalah akaun belum bayar. Dia adalah kredit. So, korang tulis kat sini. Okay, kedai perabot Yap Seng. Kedai perabot Yap Seng. Okay, dia adalah kredit. So, yang ni kita dah dapat kredit dan lagi satu mestilah debit kan. So, debit tu adalah apa? Debit tu adalah aset bukan semasa. Macam
jual ABS hutang juga tadi kan. First kita detect, kita kenal pasti dia beli daripada siapa dia punya akaun belum bayar dia tu. Lepas tu bila kita dah kenal pasti siapa akaun belum bayar tu, baru kita kenal pasti apa aset bukan semasa yang dibeli tu. Okay, so aset bukan semasa yang kedai permainan Aisyah tu beli ialah rak pameran dan meja kaunter. So dua-dua tu di bawah kategori apa? Kategori perabot. Okay, so dia adalah debit. Okay, terus tulis dekat bahagian debit sebab tadi korang dah tulis dekat kredit. So yang lagi satu tu mestilah debit. Okay, so perabot debit. Berapa dia punya amount? Ambil dekat bahagian jumlah 1386. Okay, so inilah cara macam mana korang nak buat journal am dalam bentuk jadual macam ni. Okay, dalam bentuk table macam ni. Okay, tu je.